Apa pula sifat-sifat mazmumah? Iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak yang tak baiklah. Antara dia cepat marah, sensitif, rasa tak cukup-cukup dengan dunia dan lain-lain. Dalam pelajaran yang lepas, kita menyentuh tentang syukur. Jadi fahamlah kita, tak semestinya orang yang berjuang untuk dapatkan sesuatu itu dikira tidak bersyukur. Kadang-kadang orang tu dia berjuang, dia dalam keadaan bersyukur. Yang kita ni kalau nampak orang tu macam tak puas hati je, kau ni tak bersyukur ni. Tak semestinya. Contohnya kita bagi contoh-contoh dah dalam kuliah yang lepas. Kita ambil contoh lain pula, anak kita pergi sekolah. Kita satu orang yang mampu untuk bagi anak kita RM2 sehari belanja. Dan rata-rata pun orang kampung kita bagi RM2 sehari. Contohlah. Tiba-tiba kita saja-saja bagi ke anak kita 50 sen je. Bila bagi 50 sen dalam keadaan kita mampu, jadi anak kita pun protes. Abah, mana boleh cukup 50 sen? Saya naklah RM2. Jadi kita tak boleh kata kat dia, kau ni tak bersyukur sungguhlah. Aku bagi juga 50 sen. Orang lain ni, orang miskin ni langsung tak ada belanja pergi sekolah. Orang miskin tu sebab memang keluarga dia tak mampu. Yang kita ni, kita memang mampu bagi RM2 dekat dia, dan dia protes, dia tuntut hak dia, yang tu bersyukur. Kita tak boleh kata hang ni tak bersyukur, tak boleh. Masa bila yang jadi tak bersyukur, bila dia minta lebih. Bapak dia mampu bagi RM2, dan rata-rata pun orang bagi RM2, dia minta RM5. Hari ni cik nak pergi sekolah, nak RM5 lah. Tiap-tiap hari nak RM5. Padahal bapak dia mampu RM2 kan. Yang ni baru kita kata tak bersyukur. Kemudian kita ada sentuh tentang zuhud. Kita bagi satu contoh dah minggu lepas pasal zuhud. Hari ni bagi contoh yang lain pula. Sebab zuhud ni luas bahasan dia. Macam mana yang dikatakan zuhud? Ada empat situasi tentang zuhud ni. Yang pertama, ada di tangan, tiada di hati. Sekejap lagi kita urai. Yang kedua, ada di tangan, ada di hati. Yang ketiga, tiada di tangan, tiada di hati. Yang keempat, tiada di tangan, ada di hati. Macam mana huraian dia? Contoh, tak semestinya orang yang kaya, yang banyak duit, banyak harta, dia tak zuhud. Kadang-kadang orang kaya pun ada yang zuhud juga. Ada di tangan, tak ada di hati. Contoh dia, contoh yang mudah macam anak Sultan Kelantan sekarang. Kita tengok dia orang kaya, duduk dalam istana. Memang duit banyak, harta banyak, mewah. Dari kecil lagi hidup mewah. Tapi dia tu, sungguh pun kemewahan tu berada di keliling dia, tapi tak masuk dalam hati dia. Kebesaran kemewahan tu tak ada dalam hati dia. Memang ada di tangan dia, tapi tak masuk dalam hati. Sebab tu kadang-kadang dia bawa kereta biasa je pergi sembahyang Jumaat. Dia pergi pun seorang-seorang aja, tak ada pengawal peribadi. Kadang-kadang dia pergi sembahyang di masjid, dia pula jadi imam. Pakaian pun biasa saja. Padahal dia orang kaya. Yang ni jenis ada di tangan tapi tak ada di hati. Jenis ni kita right, zuhud. Walaupun dia orang kaya, walaupun jutawan, kekayaan ada pada diri dia tapi tak masuk pun dalam hati dia. Zuhud. Contoh kedua, ada di tangan, ada di hati. Yang ni cerita orang kaya dan dia memang rasa seronok dengan kekayaan tu. Dia memang jutawan dah, memang hartawan dah, tapi dia cukup suka dengan kereta-kereta mewah, rumah-rumah mewah, belanja melancong tempat mewah-mewah. Kebesaran benda tu masuk dalam diri dia. Maksud dia ada di tangan, ada di hati. Yang ni dia tak, kita bangkah, dia tak masuk kategori zuhud. Okay? Jenis ketiga, tak ada di tangan, ada di hati. Yang ni ramai orang. Dia orang yang tak mampu, tapi hati dia punya teringin lah. Dia punya nak benda-benda tu. Ada satu contoh, satu orang lelaki ni kerja dia gaji 800. Dia kerja pejabat gaji 800. Dengan gaji 800 dia, setakat dia nak beli kereta 50,000 tu boleh lah. Tapi bila kita duduk dengan dia, kita bersembang, dia duduk cerita pasal kereta yang hebat-hebat, kereta yang 200,000 kat atas. Dan kalau boleh memang dia nak sungguh-sungguh kereta ni. Dalam hati dia duduk terbayang kereta mewah, kereta laju, kereta mahal, dia duduk terbayang. Dia tak ada di tangan, tapi di hati dia ada. Yang ni tak zuhud, bangkah juga. Tu kita kena faham. Tak semestinya orang kaya tak zuhud. Kadang-kadang orang kaya zuhud. Dan tak semestinya orang miskin tu zuhud. Kadang-kadang dia miskin tapi dia tak zuhud. Sebab apa? Tak ada di tangan, ada di hati. Dalam hati dia nak benda mewah-mewah. Ini bukan cita-cita. Kalau cita-cita lain, dia macam terpengaruh.
Dia rasa kebesaran benda tu masuk dalam diri dia. Rasa seronok sangat ni hidup mewah ni. Walaupun dia orang miskin. Jenis yang keempat, tak ada di tangan, tak ada di hati. Yang ni orang miskin lah. Ya? Dia harta pun tak ada, dan memang dia pun tak termimpi-mimpi, tak tergila-gila nakkan kereta mewah, rumah mewah, pakaian mewah, dia tak fikir pun. Yang ni zuhud. Jadi 4 jenis. Jenis pertama tadi, ada di tangan, dia orang kaya, tapi tak ada di hati dia. Kekayaan dia tak masuk dalam hati. Yang ni jenis zuhud. Jenis kedua, ada di tangan, ada di hati. Dia orang kaya, dia ni memang terpengaruh dengan kekayaan tu. Yang ni tak zuhud. Jenis yang ketiga, tak ada di tangan, tapi ada di hati. Dia orang tak mampu, tapi dia duk fikir nak benda mewah-mewah. Padahal dia tu orang miskinnya. Yang ni tak zuhud, walaupun dia miskin. Yang keempat, tak ada di tangan, tak ada juga di hati. Dia orang miskin dan dia pun memang dia nak capai benda yang sepadan dengan dia saja. Dia tak ada nak ingat benda mewah-mewah, benda lazat-lazat sangat kan. Yang tu zuhud. Jadi fahamlah kita, ya? Zuhud ni tak semestinya pakai pakaian yang buruk-buruk dan nampak selekeh. Setengah orang dia faham macam tu. Sebab tu kita tengok sebahagian pendakwa, dia mampu tapi dia saja pakai pakaian buruk-buruk, dia pakai baju selekeh. Kenapa pakai macam ni? Ni zuhud, nak tiru Nabi Muhammad. Tu bukan zuhud. Zuhud dia bukan selekeh, bukan kotor, bukan lama, bukan lusuh. Zuhud yang kita cerita tadi tu. Kadang-kadang orang yang pakai buruk pun tapi hati dia nak benda mewah. Dia tak zuhud juga. Itulah contoh zuhud. Jadi zuhud ni luas, kita akan bincang lagi lah dalam pelajaran akan datang. Tak tahu bila, lambat lagi. Dan yang seterusnya, apakah kedudukan ilmu ini kepada kita, ilmu muamalah ni, yang membicarakan tentang sifat mazmumah, sifat mahmudah. Ilmu ni fardu ain, maksud dia kita mesti belajar. Semua orang mesti belajar, dia bukan fardu kifayah. Kita tak boleh kata orang tu dah belajar dah ilmu muamalah, Tok ketua kampung kita belajar ilmu muamalah dah, jadi anak-anak buah tak payahlah, dah ada orang tahu dah. Tak boleh. Kalau fardu kifayah boleh. Tok ketua kampung kita belajar dah cara mandi mayat, kita tak payah belajarlah. Yang tu boleh kata macam tu, sebab fardu kifayah. Kalau fardu ain, semua orang mesti belajar.